Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Syakir Memang Saad, pengarah bagi Pusat Kecemerlangan dan Kesejahteraan Akademik. Seterusnya, untuk agenda seterusnya, saya menjemput pengerusi panel anugerah penyampaian pengajaran inovatif Teknologis Dr. Siti Nurul Mahfuzah binti Muhammad untuk memberikan taklimat berkenaan anugerah penyampaian penyampaian pengajar inovatif bagi AU pada kali ini. Dipersilakan, Dr. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Terima kasih moderator, Dr. Sani. Sekali terima kasih Kak Haze, pengarah PM Dr. Syakir dan juga tim-tim yang terlibat lah. So saya start sharing dulu. Okay. Okay, boleh nampak slide? Okay tak? Screen Dr. Sani boleh nampak? Okey, boleh. Okay. So, terima kasih banyak pada pihak KAIS kerana memberi kepercayaan pada saya dan juga tim untuk kita menyiapkan kita propose lah. At least dia tambah baik daripada anugerah yang sebelum ni, dan kita absorb lah ke dalam anugerah penyampaian pengajaran inovatif yang baru kita perkenalkan pada tahun ni. Okay. Okay, anugerah ini bertujuan untuk menyemarakkan dan berkongsi amalan terbaik penyampaian pengajaran inovatif selari dengan hasrat Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okey, dan anugerah ni seperti yang dimaklumkan oleh pengarah tadi untuk menyokong anugerah yang sedia ada, iaitu anugerah khas YB Menteri Pengajian Tinggi Reka Bentuk Kurikulum dan Penyampaian Inovatif ataupun dalam singkatannya AKRI yang diadakan pada setiap tahun. That's mean daripada pemenang yang akan kita dapat pada tahun ni di AAU, dan kita akan bawa juga ke peringkat seterusnya lah, ke peringkat YB Menteri Pengajian Tinggi ni. Okay, anugerah ni bertujuan untuk kenal pasti tadi dan memberi pengiktirafan serta berkongsi amalan terbaik projek-projek ataupun inisiatif yang telah dilaksanakan oleh staf akademik UTM dalam aspek PDP lah, pengajaran dan pembelajaran, dalam 3 kategori berikut. Okay, kita ada 3 kategori kat sini. Yang pertama adalah pengajaran transformatif. Okay, yang ni kita akan tengok secara detail nanti mengikut kategori. So, secara generalnya, transformatif adalah kaedah pengajaran sama ada dalam bentuk syarahan secara interaktif ataupun tanpa syarahan. Ataupun dalam erti kata lain adalah perubahan terhadap sesuatu, that's mean daripada conventional ataupun approach sedia ada, kita transform dengan kita masukkan elemen-elemen baru, sama ada idea baru ataupun adapt daripada mana-mana model, dan kita transform lah kita punya kaedah pengajaran menjadi dia lebih kepada inovasi lah, inovasi PDP. Okay, and then kategori kedua, pengalaman pembelajaran imersif, iaitu suasana pembelajaran bermakna yang mana pelajar terlibat secara aktif dan menghayati kandungan yang dipelajari sama ada dalam konteks simulasi ataupun keadaan sebenar. Dan dibahagikan lagi kepada 3 sub kategori, iaitu pengalaman pembelajaran imersif maya, di mana 80%-nya online ataupun virtual, pengalaman pembelajaran imersif teradun, blended, dan juga pengalaman pembelajaran imersif bersemuka. Okay, kategori yang ketiga, inovasi PDP TVET, apa-apa kaedah pengajaran dan pembelajaran inovatif yang memberi penekanan terhadap bidang TVET. Okay. Penyertaan adalah dibuka kepada semua staf akademik di UTM, dan dibuka juga kepada staf warga negara dan bukan warga negara yang berkhidmat secara tetap ataupun kontrak sepenuh masa di UTM. Sekiranya tiada pemohon yang layak bagi suatu kategori, maka anugerah bagi kategori tersebut tidak akan diberikan. That's mean kalau tak ada penyertaan, tiada pemenang lah untuk tahun tersebut. Okay, urustia ahli jawatankuasa teknikal atau maknanya tim yang terlibat dalam anugerah ni tidak boleh memohon atau menjadi ahli kumpulan. That's mean saya sendiri tak layak lah untuk memohon, dan juga ahli-ahli panel yang lain.
Okey, pemenang anugerah penyampaian pengajaran inovatif tahun sebelumnya tidak boleh memohon dalam kategori yang sama bagi permohonan pada tahun semasa. So, yang dah menang kita bagi peluang pada rakan-rakan yang lain Pemohon tidak dibenarkan untuk menggunakan bahan yang mempunyai hak cipta di dalam permohonan tanpa sebarang kenyataan yang merujuk kepada pencipta, pemilik hak cipta atau pelaku. UTM tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang dakwaan terhadap pelanggaran hak cipta. Contohnya dalam inovasi PDP, biasanya kita akan ada IP. Kita akan daftar IP walaupun model ataupun framework. Okay, so kita galakkan supaya setiap penyertaan yang kita masuk, anugerah atau sebagainya, kita dah daftarlah kita punya hak cipta. So supaya tak ada isu nanti bila dah menang, nanti ada someone else yang claim oh ni model ni dia punya model lah. Okay, kita tak nak situasi itu berlaku. Jadi UTM tidak akan bertanggungjawab. Alright. Pemohon yang melepasi titik ambang akan melalui sesi pitching. Maknanya dalam permohonan tadi dia ada titik ambang dan kita akan pilih mungkin dalam top 5 untuk adakan sesi pitching sebelum kita pilih sebagai pemenang. Okey, sekiranya terdapat sebarang maklumat palsu, UTM berhak untuk menarik balik anugerah yang telah diberikan. Sekiranya dokumen yang diberikan ada isu lah, contohnya macam isu IP dan sebagainya, kita boleh tarik balik anugerah. Dan keputusan ahli jawatankuasa panel penilai Universiti AAU adalah muktamad. Okey, borang permohonan boleh diperolehi di website KAIS sehingga pemakluman permohonan dibuka secara rasmi dan perlu diperakukan oleh dekan fakulti, pusat ataupun institut. Sekiranya borang permohonan ditandatangani oleh wakil atau pemangkunya, surat penurunan kuasa perlu disertakan. Okey, untuk AAU diperakukan oleh dekan. Tapi kalau anugerah AKRI perlu diperakukan oleh NC, kalau tak salah saya lah. Okey, dan pemohon dibenarkan untuk mengemukakan permohonan di dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okey, format kita dah beri area 11 single spacing lah. Ini biasanya kita KAIS dah panggil berbengkel kan Dr. Sani hari tu untuk formatting dan sebagainya. Pemohon hanya dibenarkan menggunakan platform OneDrive untuk mengemukakan pembuktian. Maknanya pemohon hanya menyediakan dokumen dalam drive dan sharing lah dengan urusia di KAIS. Pemohon tidak dibenarkan untuk membuat pindaan kepada pembuktian selepas tarikh permohonan. Maknanya dia dah hantar hari ni, esok dia nak tambah lagi pembuktian. Kalau di AKRI kita tak terima dah. Cukup pada tarikh yang dimuat naik. Okay. Dan dalam setiap kategori anugerah ni, semua kategori perlu sediakan satu video. Video yang perlu dimuat naik ke YouTube lah sebaik-baiknya. Tapi sebelum kita pergi ke AKRI, kita jangan public dulu sebab ini kita nak buat dalaman dulu. Kita tak nak orang lain nampak dulu. So kita private dulu dan dikemukakan link tadi dalam e-portfolio yang kita submit ke KAIS. Okey, video ni bukanlah video yang kita mengajar 2 jam kan. Bukan yang tu. Dia adalah video summarize daripada innovation yang kita ada. Mungkin dalam tak lebih daripada 3 minit sebaiknya. Okey. Method dalam video ni mungkin PSTP boleh bantu. KAIS pun ada buat bengkel sebelum ni. Tu nanti kita boleh guide lah. Okey, pautan kepada OneDrive tersebut perlu diberi akses kepada urusia. Sebarang penghantaran bahan bukti dalam bentuk lain seperti dokumen bercetak, drive dan sebagainya kita dah tak terima. Kita hanya perlukan drive sahaja. Dan pastikan bila kita buat share link drive tu, pastikan kita double confirm. Okey, apa yang berlaku tahun lepas, submission dibuat di Google Drive kan, for example. Dan panel tak dapat buka sebab kita perlukan permission. Okey, bila kita perlukan permission, macam mana kita nak buka kan? Dan kita mengambil masa yang lama untuk contact balik pada owner kan untuk kita bagi permission. So, kita kena double check sebelum kita buat submission supaya panel boleh buka lah link tersebut. Okey,
Ini kira good news lah Nilai anugerah bagi setiap kategori adalah 4,000 berserta piala dan juga CJ penghargaan. Sagu hati 500 kepada 2 calon yang memperolehi markah tertinggi. CJ penghargaan kepada semua pencalonan yang memasuki saringan akhir di peringkat universiti. Ni pendapat lah Maknanya walaupun dapat sagu hati, mungkin ketiga-tiga ni pemenang calon-calon sagu hati ni boleh kita bawa ke pertandingan akri tu. Maknanya the next step dia. Tapi dengan penambahbaikan lah, kita bantu lagi tambah baik untuk kita hantar ke akri peringkat KPT. Okay, so far okay So saya terus ke, laju sangat ke Dr. Sani, okay kan? Okay, boleh dah tu. So kategori 1 pengajaran transformatif. Ni tadi saya dah maklumkan berbentuk kata syarahan secara interaktif atau tanpa syarahan yang telah berjaya mentransformasikan pengendalian sesuatu khusus secara efektif terutamanya ke atas keterlibatan dan pembelajaran aktif pelajar. Maknanya waktu kita buat pembuktian peserta pula, calon lah. Calon perlu identify satu subjek khusus apa, perlu dinyatakan kod menyatakan kod, subjek apa, semester berapa, sesi ke berapa, perlu dinyatakan dengan jelas. Learning outcome apa yang hendak dicapai. Okay, dan kategori ni fokus kepada kaedah pengajaran. Pengajaran bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan pencapaian pembelajaran pelajar. Okay, kaedah yang digunakan terbukti mencapai sekurang-kurangnya satu hasil pembelajaran. Okay, that's why saya kata dia perlu jelas learning outcome apa yang hendak dicapai. Okay, dari segi kriteria penilaian, dia ada lagi detail nanti kita tengok. Rasional 10%, kaedah pengajaran 40%, keterlibatan pelajar 20%, impact kaedah pengajaran 30%. Yang tinggi dekat bahagian kaedah pengajaran. Apakah kaedah pengajaran transformatif yang digunakan? Apakah inovasi yang hendak ditekankan dalam kriteria ni? Okay, kita tengok secara detail rasional 10%. Okay, saya dah mention tadi dia adalah perubahan perubahan daripada approach sedia ada dan dia suntik sedikit elemen-elemen baru ataupun dia adapt daripada elemen-elemen lain dan dia nak cuba solve problem dalam pembelajaran dalam PDP. So penyataan masalah tu perlu di-highlight dengan jelas apakah problem sedia ada, mungkin pelajar tak boleh nak buat ni dan melalui transformatif tadi tu, inovasi PDP tu pelajar dapat dapat solve that problem dalam masa yang singkat. Kalau sebelum ni pelajar buat 2 jam dan sebenarnya bila dah ada transformatif idea tadi tu, 2 minit saja pelajar dah boleh solve that problem. Tu yang kita nak sebenarnya dalam transformatif ni. Jelas, spesifik, diukur dan boleh dicapai. Dekat sini saja jika clear 10% bonus dah ada kat situ. Okay, kemudian kaedah pengajaran dia ada lagi, pecah-pecah lagi. Elemen-elemen transformatif apa yang digunakan 15%, penerangan proses pelaksanaan 15%, maknanya proses pelaksanaan ni perlu dinyatakan step dia step by step. Maknanya dalam kita punya documentation tu mesti ada fasa-fasa ataupun proses-proses pelaksanaan dia tu. Jadi perlu dinyatakan dengan jelas. Okey, apakah step 1 dia, step 2, step 3 dan sebagainya. Dan juga perlu di-highlightkan adakah dia idea baru, a new approach, a new method, a new strategy. Apa yang new macam kita buat FRJS kan, contoh kan. Adakah dia related tak dengan, kalau ada grant tu bonus kita boleh kaitkan. Dan adakah dia adapt daripada beberapa model sedia ada. Okay, and then learning theory perlu dinyatakan. Okay, betul, memang ada learning theory dalam semua inovasi PDP. Tapi perlu dinyatakan dalam kita punya dokumen e-portfolio tadi. Okay, kalau kita tak nyatakan, kita akan kehilangan lah 5 markah kat situ secara percuma saja. Okay, and then pelibatan pelajar 20%. Dalam kita buat aktiviti transformatif dalam kelas, kita perlu buktikan dia punya logbook,
portfolio, video bersama pelajar jika ada, kita letaklah QR code tu untuk linkkan kepada video-video yang kita ada. Dan kadang-kadang kita ada apa-apa gambar-gambar dalam kelas dan kita simpanlah sebaik-baiknya, dibuktikan. Okay, and then impact kaedah pengajaran 30%. Okay, kesan kepada pencapaian LO dengan bukti. Dekat sini perlu disokong dengan data lah. Maknanya dia kira part finding lah. Finding, peningkatan CLO dan kita perlukan maklum balas pelajar. Maklum balas pelajar ni saya tengok kebanyakan hanya guna di ULearn sahaja. Sebenarnya tak semestinya dalam ULearn sahaja. Kita boleh minta pelajar sediakan video untuk testimonial ataupun gunakan platform-platform lain dan kita simpanlah setiap semester. Cuba wajibkan setiap semester ni dan habis kan, kita dah simpan semua testimonial pelajar daripada kelas-kelas kita lah setiap semester. So kita ada bukti kita ada bukti mengatakan kaedah yang kita propose tadi terbukti berkesan. Okay. And then 5 markah lagi boleh diguna pakai oleh kursus lain dan bidang yang berbeza. Okey, apa yang berlaku? Kebanyakannya dia hanya mention dia punya subjek sahaja. Sebenarnya sekiranya saya ada satu kaedah baru transformatif saya, saya mengajar untuk subjek multimedia di FTMK contoh, dan saya perlu nyatakan kursus saya transformatif yang saya gunakan ni boleh diguna pakai oleh subjek-subjek lain, bidang lain di fakulti lain dan kita perlu nyatakan. Contoh saya kata di FPTT subjek apa yang boleh pakai. Maknanya kita perlu bagi tahu kursus lain ataupun bidang yang berbeza dan perlu dinyatakan kod dan juga nama kursus. Kan dekat situ dia ada 5 markah kat situ. Ini yang banyak yang tak nyatakan. Dia hanya bagi statement transformatif ni boleh digunakan oleh kursus lain, dah habis. So tapi dia tak nyatakan bidang apa, kursus apa, adakah bidang-bidang lain engineering boleh pakai method yang saya propose tu. Okay. Then digunakan di dalam dan luar institusi. Maknanya katakan saya kata tadi saya FTMK, saya kata boleh buat dalaman dengan FPTT. Dan sebenarnya transformatif saya tadi, inovasi tadi boleh digunakan di luar institusi. Maknanya mana-mana IPTA, mana-mana TVET institution, kena bagi contoh lah TVET saya katakan Politeknik juga boleh menggunakan bidang apa. Dia ada jabatan, ada fakulti. So kita nyatakan ada luar. Kalau kita ada kerjasama, maknanya dalam PDP kita ada buat invitation international ataupun mana-mana lah. Perlu dibuktikan lah, maknanya ada penlibatan. Maknanya kaedah kita telah di testing juga di luar institusi. Okay, kat situ pun 5 markah. Kebanyakannya 10 markah ni banyak yang hilang disebabkan itulah. Tak ada confirmation. Mungkin ada buat tapi tidak dinyatakan dalam documentation. Okay. And then manfaat kepada institusi. Kat sini kita perlu maklumkan lah. Penjimatan kos, masa, guna semula dan juga pelibatan pemegang taruh dan sebagainya lah. Ni lebih kepada pembuktian juga maknanya kalau sebelum ni kos nak buat sesuatu, okay, melibatkan kos 1,000. Nak buat something kena modal sampai 1,000. Tapi dengannya adanya transformatif tadi, hanya memerlukan modal RM1 saja. Kan? So dia memberi impact lah. Memberi impact kepada proses PDP. Okay. So kat situ clear tak untuk transformatif? Kalau ada soalan, boleh terus ke chat lah. Ataupun moderator boleh highlight lah. Mungkin saya tak perasan chat. Saya teruskan ya. Kategori kedua. Pengalaman pembelajaran imersif. Okay, imersif ni lebih kepada pembelajaran interaktif. Bila kita sebut interaktif, dia dua hala lah. Means ada two way. Okay, two way interaction antara student dan juga educator di dalam kelas. Okay, maknanya lebih kepada pengalaman pembelajaran. Okay, kita tengok kategori yang pertama. Pengalaman pembelajaran imersif maya.
Maya bermaksud pendekatan sekurang-kurangnya 80% waktu pembelajaran pelajar ataupun SLT, Student Learning Time, berlaku dalam bentuk maya bagi hasil pembelajaran khusus tersebut. Contoh, dia menggunakan MOOCs, Massive Open Online Courses, 80% dalam LMS, micro credential, dia menggunakan VR, AR dan apa-apa approach lah yang melibatkan maya, virtual. Okay? Dan pengalaman ini perlu terbukti telah mencapai sekurang-kurangnya satu course learning outcome. Okay? Yang kedua, pembelajaran imersif teradun, blended. Kategori ni memang setiap tahun paling ramai permohonan. Jadi saingan dia sangat tinggi. Okey, maknanya permohonan memang banyak. So kita fight dengan lain-lain universiti kalau ke peringkat yang ACRI tadi. Contoh blended learning, flip classroom, hybrid dan sebagainya yang memberi impact mendalam ke atas pengalaman, perkembangan dan pencapaian pembelajaran pelajar. Harus dibuktikan dengan mencapai sekurang-kurangnya satu hasil pembelajaran khusus. Pendekatan teradun bermakna antara 30% hingga 79% SLT berlaku dalam bentuk maya. Macam mana kita nak tahu kita blended tu berapa persen? Okay, dalam ULearn kita ada blended status, kita boleh check dekat situ berapa persen. Yang tu pun kita boleh print screen dan kita boleh masukkan dalam e-portfolio dan kita boleh nyatakan lah untuk khusus ni blended yang kita capai berapa persen. Okay, so dia dah ada dekat situ hijau, color kuning, macam-macam color kan dekat situ. Okay. Yang ketiga adalah pengalaman pembelajaran imersif bersemuka. Jika ada melibatkan service based learning, community based learning, banyak ni problem based learning dan sebagainya. Pendekatan bersemuka bermakna melebihi 70% SLT berlaku dalam bentuk bersemuka secara fizikal. Memang ada serta-serta khusus yang banyak bersemuka. Bersemuka pun banyak juga yang hantar. Okay. Dan dari segi rasional dia sama, cuma dia berat keterlibatan pelajar dia. 30, 30, 30. Kalau tadi transformatif 40 lebih kepada kaedah pengajaran. Okay, so dia ada beza sikit berat kat situ. Dan kita tengok dalam dia sama juga. Rational semua kategori sama. Dia akan tengok pada problem statement tadi. Dekat pendekatan, dia akan tengok kaedah pengajaran elemen imersif tadi. Apa kalau dia kata dia guna VR, so apa platform yang dia pakai, apa hardware ke, apa software ke, apa-apalah yang tools yang digunakan. Okay, and then penerangan proses pelaksanaan dan juga dari segi idea tadilah. Kemudian pelibatan pelajar, pengalaman pembelajaran. Perlu tunjukkan interaktif dan bermakna. Bukti-bukti bahan imersif. Kalau kita ada link yang banyak, kita kena manage lah. Semua link yang ada, pelajar ada reflective diary ke whatever, apa yang terlibat, semua dinyatakan dalam e-portfolio. Dan motivasi pelajar menggunakan platform imersif. Maknanya ada buat sedikit testing dari segi penggunaan imersif yang kita propose. Okay. Dan kita tengok juga dekat kaedah pengajaran ni sama macam tadi. Pencapaian LO perlu dibuktikan. Maklum balas pelajar khusus bidang yang berbeza digunakan dalam dan luar institusi, manfaat kepada institusi. Okay, bezanya tadi dekat inilah. Dekat lebih kepada pelibatan pelajar 30-30. Okay. Kategori yang ketiga, inovasi PDP TVET. Untuk mengenal pasti kaedah pengajaran dan pembelajaran inovatif yang memberi penekanan terhadap bidang TVET. Ini merangkumi pedagogi yang inovatif, pentaksiran alternatif dan persekitaran pembelajaran kondusif dan interaktif. Maknanya dia lebih meluas tapi fokus pada TVET. Dan pemberat dia, rasional, kaedah pengajaran 40, 20, 30. Okay, dia lebih kurang. Cuma berat dia ada beza-beza. Dan pada inovasi PDP, kaedah pengajaran elemen inovasi, PDP TVET dinyatakan dengan jelas. Maknanya, jika dalam satu projek TVET ni, ada collaboration, MTON contohlah kan. Ataupun ada juga collaboration dengan
TVET institution yang lain. So perlu ada pembuktian collaboration tu. Mungkin ada letter of intent atau MOA, MOU, dan dokumen tu boleh diletakkan dalam lampiran sebagai bukti. Dan jika ada program bersama yang kita jalankan, pelajar-pelajar manage untuk satu program, dan boleh dibuktikan kertas kerja, laporan, jika ada video recording, buat webinar dan sebagainya, apa-apa yang related dengan pembuktian kepada satu inovasi PDP TVET tadi, dan perlu dibuktikan. Kebanyakan ni pengalaman kebanyakan calon mereka nyatakan ada buat ni dan sebagainya, tapi mereka tak buktikan dengan dokumen-dokumen sampingan ni. Jadi kita tak dapat nak confirmkan adakah collaboration tu betul. Okay, dia ada kata dia dengan negara ni lah, negara ni, tapi tak ada pembuktian. Jadi kita susah nak bagi markah, panel nak bagi markah. And then pelibatan pelajar boleh juga buktikan semua bahan. Sometimes ada pembuktian tu di dalam WhatsApp ataupun Telegram dan sebagainya kan. Dah tak jumpa dah bukti nak cari kat mana, boleh just print screen je daripada conversation tu ataupun email ke dan sebagainya, boleh print screen dan buktikan. Okay, cuba buktikan. Tak kira lah walau macam mana cara pun perlu dibuktikan. Okay, dan yang ni impact kaedah pengajaran samalah 30%. Okay, so saya rasa itu saja kot untuk kategori ni, Dr. Sani. Mungkin ada Q&A? Terima kasih Dr. Mahfuzah atas penerangan yang jelas berkenaan dengan anugerah penyampaian dan pengajaran PDP inovasi. So saya buka kepada soalan, tak ada dalam chat box, tak ada apa-apa di sini. Kalau ada soalan kita buka sekejap. Kalau tak ada, kita teruskan untuk anugerah yang seterusnya, anugerah baru seterusnya untuk ini. Okay, women TVET. So the tip is untuk women TVET ni, we are looking for any industry. So untuk anugerah ni borang penyertaan, borang permohonan tu dibuat boleh di-download daripada website KAIS ya. Kita tak ada sistem direct, semuanya boleh diperoleh daripada website KAIS, dan juga tata cara permohonan pun dinyatakan juga di dalam borang permohonan tersebut. Cuma kalau nak info lanjut, boleh je pergi ke Google, just type je ACRI, APT, boleh dapatkan info lanjut. Yang hadiah di ACRI lebih besar lah, 10,000 kalau tak salah saya. So yang tu fight untuk satu ni lah, semua APT, termasuk IPTS termasuk IPTS dan sebagainya. Kalau tak ada Q&A, itu sajalah dari saya. Kalau perlukan bimbingan, boleh KAIS boleh bantu. Alright. Boleh. Terima kasih Dr. Mahfuzah atas penerangan taklimat yang telah dinyatakan untuk anugerah penyampaian dan pengajaran PDP inovasi. Okey. Terima kasih Dr.